Sehingga jam 11 malam, Cikgu Salim masih lagi menangis teresak-esak menyebabkan isterinya Cikgu Miah bertambah gelisah. Nampaknya setelah diubati oleh Dukun Hun, tidak ada juga perubahan. Sudah 3 hari Cikgu Salim termenung, menangis teresak-esak dan kelihatan rusuh sejak peristiwa terserempak perempuan yang membasuh kain di malam hari di pinggir sungai berhampiran dengan surau. Saya sendiri hairan mengapa gangguan masih juga ada, padahal Dukun Hun sudah mencubanya bersungguh-sungguh. Usup tukang kebun yang saya minta tidur di rumah saya untuk sama-sama menjaga Cikgu Salim. Cepat-cepat bingkas bangun sebaik saja mendengar esakan Cikgu Salim yang semakin kuat. Dia memandang saya bagaikan serba salah. Guru besar sudah menasihatkan Cikgu Mea supaya membawa Cikgu Salim berubat di kampung kalau masih juga tidak sembuh. Memang guru besar pun faham penyakit Cikgu Salim itu bukanlah boleh dibawa ke hospital. Mungkin pihak hospital juga tidak tahu apakah ubatnya. Paling tidak pun pihak hospital akan mengatakan Cikgu Salim tension sahaja. Macam mana Ustaz? Kita panggil Dukun Hun? Tanya Usop bimbang. Saya tidak menyahut tetapi mengajaknya pula ke sebelah di rumah Cikgu Salim. Kebetulan semasa kami mau ke rumahnya, Cikgu Miah sudah memanggil dari sebelah. Dia juga cemas dengan keadaan yang menimpa suaminya itu. Macam mana ni Ustaz? Cikgu Miah kelihatan rusuh. Saya ni dah lah bodoh, tak tahu apa nak buat lagi. Katanya bergetar menahan kesebakan dada. Sabarlah dulu cikgu. Salah dialog. Baik, kita ulang balik lagi sekali. Ini dialog isteri Ustaz. Sabarlah dulu cikgu. Sahut isteri saya berdiri di belakang saya. Dia juga tidak tidur lagi. Kerana kami tinggal bersebelahan, tentulah sakit peninggiran sebelah mesti dipentingkan. Minta maaf semuanya sedikit terganggu sebab bunyi mercun. Saya sekarang ni jam 12.15 pagi 29 hari bulan Sekarang dah 30 hari bulan. Tolong bagi tahu saya kenapa dia orang pasang mercun ni. Ya Allah. Nanti komen di ruangan komen Okey, baik, kita sambung terus. Cikgu Salim ni boleh dikatakan kurang juga sakitnya. Ada orang di kampung saya dulu lebih teruk lagi dari ni. Jelas isteri saya memujuk. Biarlah saya panggil Dukun Hun. Usop tidak jadi masuk ke rumah Cikgu Salim. Dia terus keluar mencapai basikalnya, kemudian hilang di dalam kegelapan malam. Saya ingat tak ada gangguan di malam ni. Ujar saya memerhatikan Cikgu Salim terlentang di tempat tidur dengan menekuk tangan ke muka. Cikgu Mia hanya menggelengkan kepala. Dia tidak faham apa yang saya maksudkan. Tetapi saya sengaja tidak mahu mengubati Cikgu Salim kerana tidak ada pun lelaki di situ. Kalau ada Usop, mungkinlah dia boleh membantu sekiranya ada gangguan yang boleh menyebabkan Cikgu Salim bangun melawan. Macam mana pun, kita tunggulah Usop datang ya. Beritahu saya perlahan. Malam mulai sepi. Bunyi kuang jauh di tengah rimba sayup-sayup memanjang. Meremang juga bulu tengkuk kalau jarang mendengar bunyi kuang yang sayup-sayup ini. Kadang-kala bunyi burung jampuk di tengah malam pun boleh meremangkan bulu tengkuk kalau orang yang tidak biasa mendengarnya. Kesepian malam diganggu juga oleh bunyi kuang sayup-sayup di tengah rimba itu. Esakan Cikgu Salim masih kedengaran seperti tangisan yang hiba. Dia cuma menekuk mukanya dengan tangan. Tidak pula saya tahu sama ada dia benar-benar menangis ataupun sekadar teresak-esak saja. Cikgu Salim. Saya memanggilnya. Dia mendengus menyahut, tetapi tangannya tetap menekuk muka. Dia tidak mahu sesiapa pun berhadapan dengannya. Ni kenapa ni, cikgu? Tanya saya mahu menduga. Dia menggeleng-gelengkan kepala sambil esakannya semakin kencang. Saya lihat Cikgu Miah juga ikut sama tersengguk-sengguk melihat keadaan suaminya yang sedemikian. Mungkin dia belum pernah mengalami keadaan demikian sebelumnya. Susah juga hendak diduga apakah gangguan yang dihadapi oleh Cikgu Salim kerana dia tidak mahu bercakap apa-apa. Dia hanya mendiamkan diri sahaja sejak 3 hari yang lalu. Cuma yang dapat didengar ialah isak tangisnya bagaikan orang yang putus asa. Usop pernah memberitahu saya beberapa orang kampung memang terjumpa lembaga perempuan membasuh di perdu pokok kelepung itu.
Tetapi mereka tidaklah terganggu sampailah 3 hari seperti Cikgu Salim. Apabila mereka nampak perempuan duduk di perdu pokok itu, cepat-cepat mereka tinggalkan. Tidak ada pula yang tidak sedar diri selepas melihat lembaga perempuan di situ. Karim seorang anak muda yang berumur 18 tahun ketika menjengah kailnya pada kira-kira 8 malam pun pernah terserempak. Karim rajin memasang kail cucuk di sepanjang sungai. Kalau hatinya bosan duduk di rumah, pukul 8 malam pun dia akan turun ke sungai menjengah kail cucuknya. Sikap gila-gila bahasa Kari Mini ini menyebabkan dia dikenali di kampung sebagai budak 3 suku. Saya rasa kat sini dia ada silap ni, dia typo lagi sini. Bukan Kari Mini ya. Dia ingat ni apa? Maggie ya. Saya ulang balik secara perlahan supaya kita faham, okey? Sikap, ya Allah, mocun. Minta maaf. Boleh kita teruskan. Sikap gila-gila bahasa Kari ini menyebabkan dia dikenali di kampung sebagai budak 3 suku. Jadi kekallah dia dipanggil Karim 3 suku. Oh, jadi Kari tadi tu adalah Karim. M tertinggal. Mangkuk tingkat betul. Typo. Tak apa, kita teruskan. Jarang dia mahu ke surau. Walaupun apabila menjengah kail cucuknya, dia menempuh halaman surau. Tetapi Imam Leh tidak hiraukan sangat anak-anak muda seperti Karim ini. Biarlah dia bebas melakukan apa yang disukainya. Semasa dia meranduk air melintasi pokok kelepung di tubir sungai, dia terdengar isakan seorang perempuan yang tersengguk-sengguk. Berdebar juga hati Karim mendengar takisan perempuan di situ. Hatinya cepat menuduh tentulah Lang Sui yang di tempat-tempat begini. Tetapi kalau Lang Sui selalunya bukan menangis teresa-esa, sebaliknya akan mengilai panjang. Karim memberanikan hati untuk merapati pokok kelepung sambil menghunus parangnya. Anak muda 3 suku sepertinya memang tidak merasa takut apa-apa. Sedangkan terserempak dengan harimau kumbang pun lagi dikejarnya. Ini kan pula berdepan dengan perempuan. Kocakan air di randuk didengar berdepak-depak kuat menyebabkan isak tangis itu hilang. Apabila dia sampai di perdu pokok kelepung itu, tidak ada apa-apa yang dilihatnya. Cuma kesan orang membasuh adalah kelihatan. Buih sabun di atas papan lapuk itu. Di situ masih baru, seolah-olah orang yang membasuh masih ada di situ. Peristiwa ini diberitahu oleh Karim pada Usop sendiri. Mula-mulanya Usop tidak percaya mengenai cerita tersebut. Dia menganggap sengaja direka oleh Karim supaya tidak ada orang yang berani menjengah kail cucuknya pada sebelah malam hari. Selalu juga apabila sebelah pagi, Karim menjengah kail cucuknya, tetapi ada kesan yang telah dijengah oleh orang terlebih dahulu. Mungkin dia sengaja mereka-reka cerita supaya orang tidak berani turun ke sungai pada sebelah malam. Mereka tidak akan mengganggu lagi kail cucuk yang dipasang oleh Karim. Tetapi bukan Karim sahaja yang terserempak perempuan membasuh di perdu pokok kelepung itu. Mat Sitam yang mengendap kail cucuk Karim juga pernah terserempak. Termengah-mengah dia berlari bila perempuan itu memegang bahunya. Cepat-cepat pula dia menepis tangan perempuan itu dan lari naik memanjat tebing sungai. Usop sendiri pernah terserempak. Dia sengaja mengendap di situ bersama dengan Karim kerana hendak memastikan siapakah perempuan yang membasuh kain di situ. Mengapa pula dia membasuh kain pada waktu malam sahaja. Lama dia duduk dalam belukar terberau berhampiran dengan pokok kelepung berkenaan. Hampir juga dia berputus asa dan memutuskan tidak mahu lagi menunggu di situ. Tetapi Karim menyuruh dia menunggu lagi hingga sampai jam 11 malam. Disebabkan bosan menunggu, Usop berkeras mahu balik meninggalkan Karim seorang sahaja di situ. Baru sahaja dia mahu bangun dari mencangkung, isak tangisan merintih-rintih kedengaran hampir dengannya. Dia mencari arah mana bunyi isakan itu. Kemudian mendongak ke atas dan ternampaklah kain putih yang berbuai-buai ditiup angin. Karim menuding ke arah kain putih yang kelihatan terbuai-buai ditiup angin itu. Sekaligus pula Karim menerpa ke perdu pokok kelepung untuk merentap kain putih yang terbuai-buai ditiup angin. Belum sempat Karim sampai ke perdu pokok kelepung, kain putih itu hilang dari pandangan. Tangisan itu juga hilang tidak kedengaran. "Kau tu, gopohlah sangat," tempelak Usop menegur Karim. "Aku nak tangkap. Kalau Pontianak, aku nak kahwin dengan dia," kata Karim bergurau. Aduh, dia punya dialog ni dah lah tengah-tengah pagi buta pula ni. Tak apa, kita teruskan. "Perempuan begitu ramai yang kau nak kahwin dengan hantu dah kenapa?" Usop mengejek. Karim ketawa berdekah-dekah mendengar ejekan Usop. Sebenarnya dia sengaja memperli Usop yang tidak percaya yang dia pernah menemui perempuan membasuh kain di situ.
Tetapi Usop memang sudah mendengar cerita mengenai Milah ini dari emaknya. Kerana Milah itu pangkat emak saudara kepada emaknya. Memang benarlah, sudah beberapa kali orang terserempak jelmaan perempuan membasuh kain di situ. Sejak peristiwa Milah dijumpai mati tergantung di situ, kisah orang kampung terserempak perempuan membasuh kain di malam hari sudah menjadi bualan. Orang yang terserempak sebelum Karim menemui lembaga itu pun mengakui bahawa mereka pernah terlihat, tetapi enggan menceritakan kepada orang-orang lain. Mereka merasakan tidak penting diberitahu sesiapa pun tentang apa yang mereka lihat. Boleh jadi yang terlihat seperti kain putih yang terbuai di tiup angin itu adalah cahaya lampu gaslin dari surau yang menyilau ke daun pokok kelepung yang rimbun. Bunyi isak tangis itu juga boleh jadilah dibawa angin dari suara kanak-kanak yang berdekatan. Tetapi setelah Karim mengakui menemui lembaga perempuan di situ, barulah mereka mahu mengaku kebenarannya. Bagaimanapun setakat itu tidak ada siapa pun diganggu sampai tidak sedarkan diri seperti Cikgu Salim. Jelmaan lembaga perempuan membasuh itu tidak pernah menyerang mangsanya. Sebaliknya hanya menjelma sahaja kemudian menghilang. Hanya Cikgu Salim ini sahajalah yang tidak sedarkan diri bila terserempak. Tidak lama kemudian selepas meninggalkan rumah Cikgu Salim kerana memanggil Dukun Hun, Usop balik semula kira-kira pukul 12 tengah malam. Dia seorang sahaja yang terjongol. Tak ada ke Dukun Hun, Abang Usop? Soal Cikgu Miah menjengah muka. Dia ke Hulu Ceka, sahutnya kepenatan sambil duduk tersandar lemah. Besoklah baru dia balik agaknya tu, ujarnya perlahan. Habis ni macam mana, Ustaz? Cikgu Miah sudah tidak sabar lagi dengan keadaan suaminya merintih-rintih tidak tentu biji butir. Sudah 3 hari dia tidak bercakap apa-apa selain daripada teresak-esak menangis. Saya juga serba salah. Kalau mahu dipanggil Imam Leh, mungkin juga Usop sudah penat. Kesian juga saya melihat Usop yang tidak tidur malam selama Cikgu Salim berkeadaan demikian. Tentu Usop juga memerlukan rehat setelah bersusah payah ke rumah Dukun Hun. Apakah halnya lah pula Dukun Hun ke Hulu Ceka? Tidak pula diketahui. Boleh jadi dipanggil oleh orang di sana, atau boleh jadi juga dia menemui gurunya di sana. Ada ceritanya, Dukun Hun ni dia memang rajin berguru ke mana-mana sahaja. Sampailah ke Durian Tipus pun dia sanggup pergi untuk berguru. Kadang-kadang sampai ke Serting di Kuala Piah. Di Hulu Ceka ini kabarnya dia berguru dengan salah seorang sahabat Mat Kilau yang terkenal dalam perang melawan Inggeris di Pulau Tawar. Disebabkan Dukun Hun tiada, terpaksalah juga saya meminta izin dari Cikgu Miah untuk cuba mendoakan Cikgu Salim. Sebenarnya ketika ini saya belumlah biasa lagi melakukan kerja-kerja begini. Malah pernah juga saya dimarahi oleh Tok Haji kerana tidak mahu mencuba. Saya memulakan membaca 7 ayat surah Yasin yang terakhir dengan kuat dan diikuti dengan ayat kursi. Selepas itu saya bacakanlah lagi ayat 13 dari surah Al-Na'am, ayat 9 dari surat Sajadah dan ayat 82 dari surah Al-Isra. Setelah membacanya, saya mendapati Cikgu Salim masih juga teresak-esak. Kerana tidak ada juga perubahan, saya terus membaca. Alif, Lam, Mim, Sad, Qaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Iaitu di mana awal ayat-ayat Quran yang Allah sahaja mengetahui maksudnya. Kemudian disambung lagi dengan Uskun ayyuhal wajib billahillazi insya. Kalau saya ada sebutan yang salah, boleh komen di bawah ya. Baik, kita teruskan. Dan disambung dengan ayat 31 dari surah Luqman. Biasanya bila dibacakan ayat-ayat berkenaan kepada mereka yang ada gangguan, akan cepat dapat kita ketahui penyakitnya. Mereka yang ada gangguan itu akan menerkam mahu melawan. Tetapi Cikgu Salim hanya menunduk. Dia tidak melawan atau memarahi kami. Hairan juga saya dengan keadaan demikian, kerana belum pernah pula mengalaminya. Saya juga membaca surah As-Saffah untuk mencuba sama ada terdapat gangguan yang menyebabkan Cikgu Salim berperangai demikian. Saya hampir kecewa kerana ayat-ayat Quran yang saya bacakan tidak memberi kesan kepadanya. Kalau sudah ayat-ayat Quran tidak memberi bekas, apakah yang boleh saya lakukan lagi? Macam mana ni Ustaz? Tanya Usop tidak sabar. Aduh, entahlah.
Keluh saya memerhatikan Cikgu Salim terlentang di katil dengan menekuk muka dengan tangan. Agaknya lah kan, tak ada gangguan apa-apa dengan cikgu ni. Boleh jadi dia terlalu terkejut dan semangatnya hilang. Saya menduga-duga. Kalau tak juga baik, nampak esoknya saya bawa balik ajalah ke kampung ya. Ujar Cikgu Miah tersengguk-sengguk. Kampung mana? Tanya isteri saya pula, kerana Cikgu Miah kampungnya di Jelebu, manakala Cikgu Salim kampungnya di Maran. Kampung cikgu ke kampung Cikgu Salim? Isteri saya merenung muka Cikgu Miah. Kampung dia je lah. Jelas Cikgu Miah lesu. Setelah berfikir sejenak, saya pun menyuruh semuanya senang dan bersabar. Jangan sesiapa pun ganggu saya ya, walau apa pun yang terjadi. Saya mengingatkan Usop dan Cikgu Miah. Kemudian saya menyuruh isteri saya mengingatkan mereka berdua apabila saya tidur. Sebagai ikhtiar terakhir, saya hendak mengetahui apakah sebenarnya yang terjadi kepada Cikgu Salim. Cikgu Miah dan Usop hendaklah diam sahaja. Saya pun membacakan doa. Di sini saya akan bacakan secara perlahan, takut tersilap. Kalau ada kesilapan, sila betulkan saya di ruangan komen ya. Allahu yatawaffal anfusa hinna mauti hawallati lam tamut fi manamiha payumsikullati qada alaiha al maut. Sambil saya meneruskan dengan zikir, perlahan-lahan saya mula tertidur dan melupakan segala ingatan, kecuali memusatkan diri kepada masalah yang dihadapi oleh Cikgu Salim. Semuanya dengan izin Allah belaka. Ketika ini saya merasakan diri saya sampai ke pohon kelepung di tebing sungai. Saya melihat Milah menangis terisak-isak dalam keadaan yang bimbang. Sekali-sekali dia meraba perutnya, sedangkan pula wajahnya tetap sugul. Ketika ini seorang lelaki yang dapat saya fahami ialah Lajak memanggilnya. Semasa Lajak datang membawa Milah pergi, orang-orang kampung berkerumun di perdu pokok kelepung. Mereka memerhatikan saja Lajak melayang-layang ke udara membawa Milah pergi bersama. Setelah mereka pergi dan tidak diganggu lagi oleh orang-orang kampung, Milah tetap datang juga bermain-main di pokok kelepung itu membasuh kain. Setiap kali dia akan menangis tersedu apabila datang membasuh kain di situ kerana sangat berdosa kepada kedua orang tuanya. Sebab itu dia terus juga membasuh sebagai usaha membalas jasa baik kedua orang tuanya, iaitu Mak Embun dan juga Bakar Tenjot. Sehinggalah Cikgu Salim terserempak dia sedang bermain di situ. Disebabkan Cikgu Salim tidak pernah mengalami kejadian aneh demikian, dia telah terkejut berlebihan. Inilah yang menyebabkan gangguan jiwanya setiap kali terkenangkan peristiwa tersebut. Kau, si tubuh halus. Saya menyeru pasangan lelaki perempuan yang berada di perdu pokok kelepung. Sudahlah, jangan kau ganggu Cikgu Salim ni. Pergilah kau dan jangan datang lagi. Ujar saya menghampiri mereka berdua. Kami ni tak ganggu dia, sahut lelaki yang berdiri di samping perempuan yang terserempak dengan Cikgu Salim. Agaknya lah dia terkejut. Sebab tu dia tak ingat jalan nak balik. Jelasnya ramah. Nampaknya kau ni dari orang yang baik-baik. Oleh itu baliklah kau ke tempat kau dengan cara yang baik, kata saya macam memberi amaran. Saya melihat mereka berdua serba salah mendengar perintah saya. Yang si lelaki kelihatan tenang, tetapi yang si perempuan gementar sedikit. Disebabkan yang perempuan itu gementar, sengajalah saya mengancam yang si perempuan. Aku tahu asal kau. Perempuan mati tergantung asal kau. Sambil saya membacakan Al-Fatihah 3 kali, lantas mengembus ke arahnya. Dia tersenyum apabila saya hembuskan Al-Fatihah kepadanya, seolah-olah dia merasai nikmat yang membahagiakan. Aku merasa aman dengan doa Ustaz, katanya melirik senyum. Sudahlah, janganlah bermain-main dengan saya, gertak saya mengeraskan suara. Awak jangan ganggu Cikgu Salim ni, faham? Bentak saya lebih tegas. Kami ni tak ganggu dia, jelas si lelaki lembut memperlihatkan seperti orang yang ikhlas. Agaknya dia tersesat jalan kerana terlampau terkejut. Dia memberitahu sambil menunjukkan kepada saya ke arah Cikgu Salim yang kelihatan termenung di atas sebuah busur. Saya yakin yang dia tidak mengganggu Cikgu Salim. Sebab itulah apabila dibacakan ayat-ayat tertentu, Cikgu Salim tidak berubah keadaannya. Malah Dukun Hun sudah mencuba dengan ayat-ayat yang menggempur syaitan, tetapi ternyata tidak memberi kesan.
Memang ayat kursi satu-satunya ayat yang paling digeruni oleh syaitan. Tetapi apabila dibacakan kepada keadaan Cikgu Salimnya, tetapi apabila dibacakan kepadanya, keadaan Cikgu Salim seperti itu juga. Sebab itu saya sudah menduga tidak ada gangguan apa-apa pada dirinya. Jadi, pengakuan lembaga lelaki itu saya rasa memang mudah sabar. Bagaimanapun saya rasa kawasan tempat mereka bermain itu mestilah dimusnahkan supaya ianya tidak membimbangkan orang yang terserempak. Eloklah, awak tinggalkan tempat tu ya. Saya cuba memujuk. Anak cucu takut. Kalau awak datang juga ke situ, anak cucu juga yang susah nanti. Ujar saya mengingatkan mereka berdua. Saya lihat lembaga si perempuan menitiskan air mata mendengarkan kata-kata saya itu. Sementara lembaga si lelaki pula memujuknya. Mereka tidak menyahut apa-apa lagi. Tempat awak bukan di sini ya. Tempat awak adalah di barzah. Tegas saya selanjutnya bila mereka tidak menyahut. Saya membacakan Al-Fatihah lagi sambil menghembuskan kepada mereka berdua. Mula-mulanya mereka kelihatan enggan pergi dari kawasan pokok kelepong itu. Tetapi apabila saya membacakan Ihdinas siratul mustaqim, saya hembuskan ke arahnya 3 kali. Mereka berdua kelihatan tersenyum bila saya hembuskan ke arahnya. Kemudian mereka melayang ke udara hilang ke dalam satu cahaya yang jauh dari penglihatan mata. Setelah mereka berdua hilang dari pandangan, saya dapat lihat Cikgu Salim masih lagi termenung di atas sebuah busur. Lantas saya bacakan surah Wadduha dan menghembuskan ke arahnya. Saya dapat melihat Cikgu Salim yang termenung di atas busur itu menjadi seperti asap bila dihembus. Dia kemudiannya hilang dari pandangan saya dan kepulan asap yang saya hembus itu juga hilang entah ke mana. Saya membacakan Astaghfirullah sebanyak 10 kali sebelum meninggalkan tempat itu. Hinggalah saya merasa diri saya kembali hilang dalam kegelapan yang seperti kurungan. Tetapi keadaannya cukup selamat. Barulah saya sedar semula dari tidur. Terlalu letih saya apabila bangun dan terus duduk sambil menyandarkan ke belakang dinding. Saya tidak pedulikan langsung apakah kabarnya Cikgu Salim. Pukul berapa dah sekarang Bang Usop? Saya berpaling pada Usop setelah lama tersandar. Pukul 2 lebih, katanya melihat jam di tangan. Lama juga ya Ustaz tidur, ujarnya tersengih-sengih. Saya juga tersengih. Sebenarnya Usop tidak tahu apa yang saya lakukan kerana saya sudah mengingatkan isteri saya jangan memberitahu apa-apa kepada Cikgu Miah sekiranya saya melakukan pengubatan tersebut. Macam mana dengan Cikgu Salim? Soal saya memerhatikan Cikgu Miah. Alhamdulillah. Tidur nampaknya dia. Beritahu Cikgu Miah tergaris kegembiraan di wajahnya. Tak lama pun Ustaz tidur tadi. Dia berhenti terisak-isak langsunglah dia tidur. Jelasnya terkuap-kuap juga menahan mengantuk. Besoknya Cikgu Salim kelihatan segar dan sihat. Dia bercadang untuk pergi ke sekolah walaupun ditegah oleh isterinya. Heran juga Cikgu Miah kerana Cikgu Salim yang disangkanya sakit itu tiba-tiba saja sihat dan terus mahu ke sekolah. Usop yang tidur di rumah saya kerana mahu menemani Cikgu Salim juga terkejut melihat Cikgu Salim seperti tidak sakit apa-apa. Disebabkan kami tinggal berdekatan dengan sekolah, guru besar juga datang untuk bertanyakan tentang Cikgu Salim. Memang dia terkejut kerana baru semalam dilihatnya Cikgu Salim moyok, tetapi hari ini berkeras pula mahu mengajar. Cubalah berehat dulu Cikgu, guru besar menasihatkan. Saya tak apa-apa lah. Tak sakit apa pun, ujarnya tersengih-sengih. Tak apalah Cikgu. Kalau Cikgu Salim nak ke sekolah, biarkan je lah. Apa salahnya? Saya mencelah. Saya tahu Cikgu Salim tidaklah sakit seperti yang diduga. Dia hanya terkejut menyebabkan hilang semangat. Kalau budak-budak yang menghadapi masalah demikian mungkin juga boleh membawa maut sekiranya sudah ajal. Tetapi orang dewasa seperti Cikgu Salim masih boleh melawan kelemahan semangatnya itu. Sebab inilah dia tidak sedarkan diri sahaja. Cerita Usop memanggil Dukun Hun pada tengah malam itu juga sampai ke pengetahuan dia. Dia juga beritahu mengenai Cikgu Salim sudah sembuh dari sakitnya. Tetapi Usop mengatakan mungkin bila disebut Dukun Hun menyebabkan penunggu yang mengganggu Cikgu Salim itu cepat-cepat lari. Dukun Hun mengingatkan Usop supaya jangan percaya tentang penunggu ataupun puaka. Hanya satu makhluk yang dilaknati Allah iaitu syaitan, ujarnya. Orang-orang di kampung itu heboh bercerita mengenai Cikgu Salim yang tidak sedarkan diri setelah terserempak lembaga perempuan yang membasuh kain di perdu pokok kelepong.
Mereka juga mendapat tahu Dukun Hon berjaya memulihkan semula Cikgu Salim. Itulah sebabnya beberapa hari kemudiannya Dukun Hun mengajak Usop dan Karim 3 suku ke rumah Cikgu Salim. Ketika dia sampai memang Cikgu Salim benar-benar sudah sihat. Disebabkan ada tetamu di rumahnya, saya juga tumpanglah sekaki kerana tetamu itu memang saya kenal belaka. Malah mereka juga mengajak saya ke sebelah untuk sama-sama berbual. Semasa menghadapi hidangan kopi dan rebus ubi, Dukun Hon sengaja bertanya kepada Cikgu Salim apa yang terjadi padanya selama 3 hari yang tidak sedarkan diri. Susah jugalah nak ingat balik, ujar Cikgu Salim tersengih-sengih. Selama ini, saya tak percaya pun benda-benda ni wujud. Tetapi inilah kuasa Allah. Keluhnya macam mengingatkan semula peristiwa yang menimpanya itu. Minta maaf kalau ada bunyi bising mercun. Saya tak boleh nak buat apa. Kalau tidak nanti kita akan tersangkut kita punya episod. Jadi saya teruskan lagi ya. Dia mula menceritakan iaitu selepas menemui perempuan membasuh di perdu pokok kelepung itu, dia cuba menghampirinya, tetapi dia nampak ada tali menarik perempuan itu ke atas menyebabkan dia tergantung. Dia berlari balik ke surau dengan tujuan meminta pertolongan menyelamatkan perempuan yang tergantung itu, tetapi dia tidak dapat mencari surau lagi. Ketika ini dia merayau-rayau, mahu mencari bantuan hingga sampai ke satu busut. Dia duduk di situ bersedih hati kerana tidak dapat menolong perempuan yang tergantung pada pokok kelepung itu. Dari atas busuk itu, dia nampak perempuan itu terkapai-kapai macam meminta pertolongan, tetapi suaranya tidak keluar akibat terjerut pada tali. Dia cuba menolong tetapi tidak berdaya untuk bangun kerana lututnya terasa berat tidak boleh diangkat. Sekali-sekala dia terdengar juga suara azan, tetapi suara itu tidak tahu dari siapa. Sepanjang masa dia tidak dapat menahan kepedihan kerana perempuan yang tergantung itu menggeletek-geletek macam minta pertolongan. Saya teringat hanya ustaz yang datang mengajak saya balik, ujarnya mengerling ke arah saya. Saya nampak ustaz seolah-olah terbang melepaskan perempuan itu dari tali yang mencerutnya. Dia menjelaskan perlahan. Saya hanya tersengih-sengih bila Dukun Hon berbisik kepada saya. Ustaz, kemenyan sebesar lutut, kalau tak dibakar, takkan berbau. Tetapi mereka tidak dengar apa yang dibisikkan oleh Dukun Hon itu. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula sampai habis. Minta maaf kalau ada sedikit gangguan bunyi mercun ya. Apa pun boleh komen apa-apa di dalam ruangan komen tadi yang berkenaan apa yang saya tanya tadi. Lagi sekali terima kasih saya ucapkan . Okey baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next episode. Bye-bye.